Ulang kaji sains 6 dinamik, tajuk daya. Apakah itu daya? Daya ialah tarikan dan tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita, manakala daya tolakan ialah daya yang bergerak menjauhi kita. Antara contoh-contoh aktiviti yang melibatkan daya tolakan ialah bermain skuter, menolak kereta sorong bayi, memanjat gunung, bermain kasut roda. Aktiviti yang melibatkan daya tarikan antaranya ialah memancing, bermain layang-layang, membuka pintu, mengambil tisu. Terdapat juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan daya tolakan dan tarikan. Contohnya berkayak, memangkas pokok, menggergaji kayu, memulas kain. Kesan daya. Daya tidak dapat diperhatikan, tetapi kesannya boleh dirasai atau dilihat. Terdapat 5 kesan daya. Pertama, daya mengubah bentuk objek. Kedua, daya mengubah arah pergerakan objek. Ketiga, daya memberhentikan objek bergerak. Keempat, daya menggerakkan objek bergun. Dan kelima, daya mengubah kelajuan objek. Daya geseran. Maksud daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Daya geseran sentiasa menentang arah pergerakan objek. Daya geseran juga akan menyebabkan pergerakan sesuatu objek menjadi perlahan dan akhirnya berhenti. Kenal pasti dua permukaan yang bersentuhan yang menyebabkan daya geseran berlaku bagi setiap situasi. Situasi pertama, bermain bowling. Permukaan yang bersentuhan ialah bola bowling dan permukaan landasan. Menolak troli, permukaan yang bersentuhan ialah roda troli dan lantai. Gimnastik gegelung. Permukaan yang bersentuhan ialah gegelung dan tapak tangan. Menulis. Permukaan yang bersentuhan, mata pen dan kertas. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi daya geseran. Faktor yang pertama ialah jenis permukaan. Terdapat 2 jenis permukaan di dalam gambar ini, jubin dan juga rumput. Pemerhatian, kotak X lebih mudah ditarik berbanding kotak Y. Kesimpulannya, bertambah licin jenis permukaan, berkurang daya geseran. Ia akan lebih mudah ditarik. Bertambah kasar jenis permukaan, bertambah daya geseran. Lebih sukar untuk kita menarik kotak tersebut. Faktor yang kedua ialah jisim objek. Jisim kotak A 100 kg, manakala jisim kotak B 200 kg. Kedua-dua kotak ini ditolak di atas permukaan yang sama. Pemerhatiannya, kotak A lebih mudah ditolak berbanding kotak B. Kesimpulannya, bertambah jisim objek, bertambah daya geseran. Ia akan lebih sukar untuk ditarik. Manakala berkurang jisim objek, berkurang daya geseran dan ia akan lebih mudah ditarik. Terdapat 5 kebaikan kesan daya geseran. Pertama, menghasilkan haba, contohnya menggosok tangan, menghidupkan api. Kebaikan kedua, memperlahankan objek bergerak dan berhenti. Bola berhenti bergolek, kereta berhenti. Ketiga, kesan daya geseran boleh menyebabkan kita memegang objek.
Kesan keempat, membolehkan objek kekal pegun. Dan kesan dari geseran kelima ialah menajamkan peralatan. Terdapat juga keburukan dalam kesan dari geseran. Keburukan kesan dari geseran pertama menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Contohnya ketika mesin pemotong besi berbunyi ataupun tali buai berkarat. Kedua, menyukarkan pergerakan. Ketiga, menyebabkan objek haus atau terkakis. Menambahkan daya geseran. Terdapat beberapa keadaan yang memerlukan lebih daya geseran untuk membantu kita menjalankan sesuatu kerja dengan lebih cekap dan mudah. Contohnya, membuka penutup botol menggunakan tuala, menggesek biola, pelapik anti gelincir, pelapik tertikus. Sebuk kapur magnesium digunakan untuk sukan angkat berat, tapak kasut bercorak kasar. Mengurangkan daya geseran. Dalam keadaan lain pula, daya geseran yang terhasil memberikan masalah dan perlu dikurangkan atau diatasi. Contohnya, ketika meletakkan minyak gris pada tingkap bergeser, penggolek dan roda, penggunaan minyak pelincir pada kenderaan bermotor, penggunaan gris pada rantai basikal, penggunaan tepung aksid borik pada papan kerem, lilin disapukan pada permukaan laci. Terima kasih, itu sahaja. Selamat menjawab soalan.